Ekonomi Malaysia dijangka mengalami pemulihan positif. Aktiviti ziarah 3 perayaan utama negara pada hari pertama sahaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana bersama saya Ismail Adnan. Dan saya Larendra Fiona Bertbaikan. Ekonomi negara dijangka kembali pulih secara beransur-ansur pada separuh kedua tahun ini. Gubernur Bank Negara Malaysia, Datuk Nur Samsia Mohamad Yunus berkata, kesan positif daripada pembukaan semula aktiviti ekonomi dan pelaksanaan pakej rancangan juga dijangka dapat dilihat dalam tempoh tersebut. The gradual pickup in economic activity mainly reflects lifting of the MCO domestically, support from fiscal, monetary and financial measures, improvement in external demand conditions and tax cycle, and lastly, the continuation in large transportation projects and recovery in the commodities sector. Ditanya mengenai prospek bagi pertumbuhan ekonomi negara tahun ini, jelasnya BNM tidak dapat memberi unjuran yang tepat memandangkan ketidaktentuan global masih berterusan berikutan COVID-19. BNM sebelum ini mengunjurkan pertumbuhan ekonomi negara antara negatif 2.0% dan 0.5% pada tahun ini. Dalam pada itu, ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan sederhana pada 0.7% bagi suku pertama tahun ini berbanding 4.5% pada suku sama 2019. Datuk Nur Samsia berkata penyusutan tersebut susulan aktiviti ekonomi yang perlahan kerana pelaksanaan langkah membendung penularan COVID-19 di peringkat global dan domestik. In Malaysia, we saw contractions in the manufacturing IPI and index of wholesale and retail trade in March. However, the steady expansion in January and February provided support to the overall first quarter growth. Sektor perkhidmatan mencatat peningkatan sederhana sebanyak 3.1%, manakala sektor pembuatan sebanyak 1.5%. Sektor pelombongan, pertanian dan pembinaan pula mencatatkan pertumbuhan negatif. Pembiayaan bersih berkembang pada kadar yang mampan pada asas tahunan sebanyak 4.7%, disokong pertumbuhan pinjaman terkumpul yang lebih tinggi. Suku pertama turut menyaksikan penyusutan ringgit sebanyak 4.9% berbanding dolar Amerika Syarikat berikutan aliran keluar portfolio bukan pemastautin yang besar berjumlah 26.2 bilion ringgit. Pertumbuhan suku pertama 2020 adalah yang terendah pernah dicatatkan sejak suku ketiga 2009. Aktiviti ziarah menziarahi pada Hari Raya Aidilfitri, Pesta Keamatan dan Hari Gawai hanya dibenarkan pada hari pertama sahaja dan hanya terhad kepada ahli keluarga terdekat sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Majlis Keselamatan Negara memutuskan perkara itu dengan had maksimum 20 orang sahaja pada hari tersebut. Jumlah maksimum 20 orang sehari itu juga perlu mengambil kira saiz kediaman masing-masing bagi memastikan penjarakan sosial dapat diamalkan. Katakan flat yang berukuran 600 kaki persegi sebagai contoh. 20 satu masa mungkin terlalu ramai dan tidak boleh dilakukan penjarakan sosial di dalam rumah tersebut. Jadi mereka boleh mungkin 4 kali, tetapi maksimumnya tetap juga 20 orang untuk satu hari tersebut. Jadi SOP lain juga perlu diikuti sewaktu mengunjung di dalam rumah bersama dengan keluarga terdekat tersebut.
sanitizer, hand sanitizer mesti digunakan, ataupun kalau tidak ada hand sanitizer, basuh tangan dengan sabun sewaktu melawat untuk berhari raya. Kalau boleh galakkan memakai topeng muka. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, keputusan itu dibuat kerana kerajaan tidak mahu apa yang terjadi di negara lain berlaku di negara ini. SOP sama turut diguna pakai pada perayaan Hari Gawai iaitu hanya 20 individu dibenarkan untuk menziarah pada hari pertama perayaan. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Mbas memberitahu demikian pada sidang media jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN Sarawak di Kuching. JPBN Sarawak hari ini turut memutuskan rakyat Sarawak yang balik dari Semenanjung, Sabah dan Labuan akan menjalani tempoh kuarantin di rumah. Manakala mereka yang meneruskan perjalanan ke tempat asal di pedalaman negeri ini perlu menjalani kuarantin 14 hari di pusat kuarantin di mana mereka tiba. Kerana beberapa rakyat Sarawak yang tiba di Miri, mereka ini adalah akan balik ke kampung-kampung seperti Bario, Mulu dan beberapa tempat di pendalaman, dan di kawasan-kawasan ini tidak ada tempat saringan COVID-19. Oleh demikian, mereka dikenaki untuk mendapat saringan COVID-19 di Miri. Sehingga hari ini 37 kes baharu COVID-19 dilaporkan. Daripada jumlah itu, 21 kes dalam kalangan bukan warga negara Malaysia. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan terdapat 4 kes import dan 33 kes penularan tempatan. Oleh itu, jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,779 kes. Dan jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,387 kes. Sehingga kini, seramai 16 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Dan daripada jumlah tersebut, 4 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan kepada CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 2 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 111 kes, iaitu bersamaan dengan 1.64% daripada jumlah keseluruhan kes. Tambahnya lagi, terdapat 58 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dan telah discharge sebanyak 5,281 kes. 2 kematian yang dilaporkan melibatkan warga negara Malaysia dan salah seorang mangsa yang ditemui mati di Rompin sedang disiasat oleh pihak polis. Berikut bilangan kes COVID-19 mengikut negeri. Saksikan. Malaysia dan Iran sedia memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk bekerjasama memerangi penularan COVID-19. Perkara tersebut dipersetujui Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Presiden Iran Hassan Rouhani menerusi perbualan telefon kedua-dua pemimpin itu hari ini. Tan Sri Muhyiddin turut menzahirkan simpati dan solidariti Malaysia terhadap Iran atas situasi terkini COVID-19 negara itu yang kini mencecah lebih 110,000 kes. Kedua-dua pemimpin turut berbincang mengenai cara terbaik meningkatkan kerjasama bidang perdagangan, pelaburan, pelancongan dan pendidikan tinggi.
Tan Sri Muhyiddin dan Presiden Hassan sependapat lebih banyak usaha perlu dilakukan bagi mengenal pasti dan mengembangkan potensi kerjasama. Dalam perbualan telefon itu, Perdana Menteri turut memaklumkan Malaysia bersimpati dengan Iran ekoran tragedi gempa bumi yang menimpa negara itu awal bulan ini. Jumaat lepas, gempa bumi berukuran 5.1 pada skala Richter menggegarkan bandar Damavand yang terletak 55 km dari timur Tehran. Bertemu kembali. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan menyasarkan peruntukan sebanyak 20 juta ringgit kepada 1,200 usahawan muda berumur antara 18 hingga 40 tahun pada tahun ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi menjelaskan dengan Grant Agropreneur Muda, ia mampu meningkatkan pengeluaran hasil dan menambah pendapatan agropreneur muda. Geran di bawah program Agropreneur Muda berkenaan adalah berbentuk barangan, pembiayaan dan latihan. Skop program pula merangkumi bantuan geran barangan sehingga RM20,000 dan bantuan modal melalui pakej pembiayaan khas tekun nasional sehingga RM50,000. Begitu juga RM200,000 bagi projek pengembangan oleh Agrobank dan kursus jangka pendek serta khidmat nasihat teknikal dan keuangan. Kita telah melihat beberapa success story agropreneur muda ini, peladang-peladang muda dalam industri peternakan, dalam industri daging, industri ayam, aquaculture, di kalangan anak-anak muda yang berjaya merubah kehidupan mereka melalui program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian ini. Beliau menyatakannya pada sidang media selepas menyampaikan Grant Agropreneur Muda di Putrajaya. Program Agropreneur Muda merangkumi tanaman, ternakan perikanan, pemasaran agropelancongan dan industri asas tani. Bagi fasa 1 tahun ini, seramai 238 pemohon GAM diluluskan dengan nilai lebih RM4 juta. Sejak 2016 hingga 2019, seramai 5,767 orang telah mendapat bantuan geran melibatkan nilai keseluruhan sebanyak RM100.3 juta. Program Agropreneur Muda dilancarkan di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK11. Program World Quran Hour yang telah berlangsung serentak di seluruh dunia selama lebih 1 jam hari ini memberi pendekatan yang berbeza ketika dunia dilanda COVID-19. Jika sebelum ini ia disertai secara beramai-ramai di masjid, kini fokus pembacaan Al-Quran dilakukan di rumah atau di ruang pejabat, namun penjarakan sosial tetap perlu dijaga. Syamira Sufri melaporkan. Beberapa peserta di ruangan pusat Karangkraf mengamalkan penjarakan sosial dan memakai topeng muka ketika mengikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Rahman secara langsung di televisyen. Pemilihan surah yang dibacakan menepati situasi yang berlaku di dunia pada ketika ini. World Quran Hour yang bertemakan Reboot Global Harmony telah memilih Surah Al-Rahman sebagai surah pilihan yang dibacakan oleh qari dari Malaysia selain pentadabbur dari negara Malaysia dan Indonesia yang akan menjelaskan setiap maksud ayat yang dibaca oleh qari untuk pemahaman para peserta. Ianya penting untuk memahami dan menghayati apa yang disampaikan oleh Allah dalam Surah Al-Rahman yang banyak berbicara mengenai hak-hak terhadap agama dan juga kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Timbalan Pengerusi Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, Datuk Muhammad Nasir Hamzah selaku penganjur berkata, isi kandungan surah berkenaan dapat menjadi penyelesaian kepada masalah keharmonian global
khususnya dalam menangani penularan COVID-19. Jadi kita melihatkan harmoni ini bukan saja bermula di negara, tapi juga di rumah kita, hubungan kita dengan anak-anak kita, hubungan kita dengan isteri suami kita, hubungan kita dengan jiran-jiran kita, hubungan kita dengan orang kampung, hubungan kita dengan orang bandar kita, negeri kita dan negara kita. Jadi inilah yang kita nak pupukkan, kita nak supaya semua orang hidup dalam harmoni. Tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira apa keturunan sekalipun. Terutamanya ini bertetapan dengan konsep multiracial Malaysia. Dan kita doakan supaya bila semua orang memahami, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkan apa yang dibaca, insya-Allah negara kita akan menjadi aman dan damai. Hadir sama Timbalan Menteri Pendidikan II, Muslimin Yahaya. Beliau menyeru orang ramai supaya mendekatkan diri kepada Allah pada bulan Ramadan dengan mengimarahkan bacaan Al-Quran. Dalam pada itu, peserta yang mengikuti bacaan Al-Quran hari ini boleh memaknai gambar membaca kitab suci berkenaan di laman sosial dengan meletakkan World #Quran Hour bagi menunjukkan solidariti masing-masing. Syamira Sufri, RTM. Baik, sementara itu asnaf dan mereka yang terjejas sepanjang tempoh PKP berasa amat bersyukur kerana pelbagai pihak tampil menyalurkan bantuan demi kelangsungan hidup. Antaranya Usaha Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP menerusi inisiatif Musaadah COVID-19 yang terus menyantuni golongan berkenaan. Penerima bantuan terdiri daripada dua kategori iaitu penerima bantuan keuangan bulanan dan penerima bantuan zakat kecemasan COVID-19. Saya rasa gembira lah dapat bantuan yang sebelum ni saya tak pernah dapat. So saya bantuan bulanan saya dapat 200 daripada ni Baitul Mal. Dapatlah membantu perbelanjaan untuk anak-anak. Kali pertama saya dapat. Terima kasih kepada Mawi kerana membantu kita lah dalam keadaan macam mana saya tak pandai juga keadaan. Tapi terima kasih banyak-banyak lah. Bersyukurlah. Terima ni. Banyaklah yang membantu macam surau pun bagi sikit. Bagi beras, bagi ni adalah itu. Perseorangan pun ada bagi. InsyaAllah okey. Lepas tu Mawi bagi, alhamdulillah lah. Pegawai Eksekutif MAWIP Dato' Akbar Samun berkata tahun ini pihaknya telah memperuntukkan fidyah berjumlah 4.36 juta ringgit merangkumi 54,500 unit pak makanan. Sehingga hari ini MAWIP telah meluluskan dan mengagihkan sejumlah 42.59 juta ringgit dana zakat MAWIP Prihatin untuk membantu pelbagai pihak sepanjang tempoh PKP menerusi misi Musaadah COVID-19. Pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-14 pada 18 Mei ini hanya menyaksikan titah diraja yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Ini bermakna tiada sesi persidangan sejurus berakhirnya titah baginda. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof berkata pindaan tersebut adalah selaras dengan Peraturan 11/2 dan 15/2 Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Menerusi kenyataan media, Tan Sri Muhammad Arif menegaskan beliau telah menerima surat pemakluman yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Ketua Majlis. Pindaan tersebut disebabkan penularan wabak COVID-19 di negara. Titah diraja yang di-Pertuan Agong bermula pada pukul 11 pagi serentak Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Sementara itu, kesemua petugas yang terlibat pada istiadat pembukaan Parlimen perlu menjalani ujian saringan pengesanan COVID-19 hari ini. Ia selari prosedur operasi standard yang ditetapkan Kementerian Kesihatan KKM bagi mengelak penularan wabak berkenaan. Sesi ujian saringan diadakan di ruang parking blok utama Parlimen bermula pukul 11 pagi. Ia dikendalikan petugas perubatan dari Pejabat Kesihatan Daerah Titiwangsa. Selain petugas Parlimen, pengamal media turut menjalani ujian saringan berkenaan.
RTM akan menyiarkan secara langsung istiadat pembukaan penggal baharu Parlimen oleh Kebadulian Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Hanya RTM dan bernama sahaja terlibat membuat liputan di Parlimen pada hari tersebut. Pasukan petugas khas mengenai digital Malaysia yang dipengerusikan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM akan mengadakan perbincangan khusus mengenai akses dan kualiti internet. Turut dibincangkan charge yang akan dikenakan syarikat telekomunikasi susulan peningkatan penggunaan internet semasa pandemik COVID-19. Menterinya Datuk Saifuddin Abdullah berkata, COVID-19 mengajar banyak perkara, antaranya terdapat kawasan dengan keterhubungan internet masih perlahan atau kualitinya yang masih belum berada pada tahap terbaik. Tambahnya, KKMM juga akan berbincang dengan Kementerian Pendidikan mengenai usaha mengembangkan TV pendidikan dan aktiviti pembelajaran dalam talian. Terdahulu, beliau mengadakan pertemuan dengan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC Surina Shukri dan Ketua Pegawai Pemasaran Lazada Malaysia Bu Po Swan yang turut mewakili syarikat e-dagang China Alibaba Group mengenai usaha memperluas kerjasama dalam mengembangkan ekonomi digital negara. Alibaba Group bersetuju platform perdagangan dunia elektronik EWTP milik syarikat itu di KLIA akan berfungsi sebagai satu daripada 3 hub global bagi penghantaran barangan perubatan bagi memerangi COVID-19. Kedudukan kita, dan sebab itu kita galakkan kerjasama yang sedemikian rupa. Dan bagi syarikat yang besar dari luar ASEAN ataupun dari luar Malaysia, misalnya Alibaba, ya, mereka bukan saja melihat Malaysia, mereka lihat rantau sebelah. Platform perdagangan dunia elektronik EWTP yang bertempat di KLIA adalah hub ketiga selepas Belgium dan Ethiopia. 2 kemahiran dalam satu sukan. Bukan senang, tapi itulah yang mengangkat nama jaguh memanah berkuda negara Emelina Ismail di mata dunia. Kehebatan eksekutif di syarikat telekomunikasi tempatan itu sebagai pemanah berkuda pernah didokumentasikan menerusi saluran History Channel Asia. Menurut pemanah wanita berusia 30 tahun itu, menerusi laman sosial Tim Malaysia TM, tahun 2019 merupakan antara tahun yang cemerlang buat dirinya. Secara keseluruhan, dia telah berjaya membawa pulang 2 pingat emas daripada pertandingan seni bela diri dunia di Chungju, Korea Selatan serta 1 pingat emas daripada kejohanan memanah berkuda dunia ke-15 di Sokcho, Korea Selatan. Lebih membanggakan apabila kemenangan Erina juga telah mengejutkan ramai pihak kerana dia merupakan wanita pertama yang berjaya muncul juara dan menewaskan pemanah berkuda lelaki yang lain. Selepas ini, ahli Persatuan Pemanah Berkuda Asibak Malaysia itu menyasar untuk belajar teknik dan sejarah memanah dari negara-negara lain. Dalam masa sama, mahu terus mewakili serta mengharumkan nama Malaysia dalam kejohanan yang akan datang. Baik, dengan itu berita perdana edisi Rabu 13 Mei berakhir di sini. Betul, biasakan dengan norma baharu, amalkan kawalan kendiri serta patuhi PKP bersyarat. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat.